Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'altahu sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal ard. Allahumma ja'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyul mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan kita lagi mengenai akidah tahawiyah pada muka surat ke-28, bab sam'iyat. Itulah telaga, haud dan syafaat. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal khawdul ladzi akramahullahu ta'ala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun wasyafa'atul lati dakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbari. Maksudnya, dan bermula, dan al-haud, itulah telaga di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang benar, dan syafaat adalah benar sebagaimana dinyatakan di dalam hadis. Jadi pada hari ini membicarakan beberapa perkara yang berbentuk sam'iyah, iaitu perkara yang ketiga daripada perbincangan dalam ilmu akidah. Itulah perbincangan pertama mengenai ilahiyah, mengenai ketuhanan. Yang kedua perbincangan mengenai nubuwah, dan yang ketiga mengenai sam'iyah. Jadi mengenai sam'iyah ada beberapa perkara yang wajib diimani, diyakini, yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkaranya pertamanya yang dinamakan sebagai al-haud. Al-haud itu ialah suatu telaga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana telaga ini disediakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para umat-umatnya, sebagaimana yang telah disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qadra haudi kama baina ajla ila suna yaman wa inna fihi minal abarik ka'adadi nujumi sama. Bahwasanya qadar ataupun keluasan telagaku seperti antara Ailah kepada Suna'a Yaman, keluasan dia, dan dalam daripada telaga tersebut terdapat kendi-kendi yang cukup banyak seperti bilangan bintang-bintang di langit. Jadi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Hud ini, kendinya cukup banyak untuk digunakan oleh manusia di akhirat kelak nanti. Dan telaga ini, kendinya juga ada pelbagai, juga pengguna-penggunanya juga pelbagai. Kalau kita bicarakan cukup panjang lebar nanti pada bicara-bicara yang lain. Dan di antara mereka yang telah tak dapat minum akan telaga ini, air telaga ini, sebagian mereka tak dapat minum, dihalau daripada peringkat awal lagi. Sebagian mereka dibenarkan minum, manusia pada ketika itu. Mereka yang dapat minum ini pula ada pelbagai, ada yang sampai peringkat bagaimana, mereka yang paling istimewa sekali iaitulah mereka yang disuapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kendi-kendi tersebut. Ini antara kelebihan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga perkara-perkara yang sam'iyah yang perlu kita imani selain pada telaga haud. Dia khilaf ulama mengenai haud ini. Ada sebahagian mengatakan haud inilah adalah Kausar, sebahagian lagi mengatakan haud ini bukanlah Kausar, ia merupakan telaga yang lain. Kerana telaga ini ialah sesuatu yang dinamakan sebagai nahr, lautan, kolamnya. Habis itu mengenai telaga ni pula, sebahagiannya mengatakan bahawasanya telaga ini selepas daripada titian sirat. Ada juga sebahagian mengatakan bahawasanya telaga itu, ada juga sebahagian mengatakan sebelum manusia, sebelum umat Muhammad, manusia dipertimbangkan, ditimbangkan amal-amalan mereka sebelum dimasukkan ke dalam neraka.
diberikan suatu minuman daripada telaga Nabi juga. Pada ketika itu minuman kali pertama yang mana apabila seorang itu minum air telaga Nabi, maka pada ketika itu antara hikmahnya iaitulah tidak hancur umat-umat Muhammad yang masuk ke dalam neraka, tidak hancur dia punya organ-organnya. Apabila mereka keluar daripada neraka nanti, itulah mereka-mereka yang beriman keluar daripada neraka, pada ketika itulah kali kedua akan ditemukan dengan haud ini. Maka selepas itu apabila diminum dan semuanya, hilang kesan-kesan daripada azab-azab api neraka. Ini semua berbagai pandangan. Namun yang pentingnya kita yakini bahawasanya Nabi SAW ada telaga. Sebahagian ulama mengatakan, di perbincangan ulama lagi, ada yang mengatakan setiap rasul-rasul mempunyai telaga-telaga tersendiri. Masing-masing ada telaga mereka. Kecuali Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh saja tidak ada punyai telaga, namun Nabi Saleh mempunyai unta, yang mana untanya itulah yang akan diberikan susu-susu unta kepada umat-umat Nabi Saleh. Lalu kata pengarang lagi, wal mitsaqul ladzi akhadhahu Allah Ta'ala min Adama wa dzurriyyatihi haqqun. Maksudnya perjanjian alladzi akhadhahu Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menciptakan min Adama wa dzurriyyatihi haqqun, ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan juga zuriat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ini mengenai mitsaq, perjanjian. Iaitulah yang dibicarakan tentang alastu bi rabbikum. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama berpandangan mengenai mitsaq ini, iaitulah apabila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu pada ketika itu telah pun ada roh-roh pada manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah hari akhirat kelak nanti, ada dah roh-roh, namun pada ketika itu tersimpannya pada tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Maka pada ketika itulah Allah Ta'ala menghimpunkan para roh-roh pada ketika itu, lalu dipertanyakan kepada mereka itu, mempersaksikan kepada mereka, lalu Allah Ta'ala tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini sebagai Tuhan kamu? Maka mereka mengatakan qalu bala syahidna. Bahkan mereka mengatakan ya, syahidna, kami menyaksikan. Ini juga berlaku khilaf-khilaf ulama. Ada juga yang mengatakan alastu bi rabbikum, iaitulah zaman belum ada lagi manusia pada ketika itu, telah berlakunya mitsaq, perjanjian, pengakuan daripada kita semua ini mengenai akan ketuhanan. Ada juga yang mengatakan bahawasanya pada ketika itu telah pun yang dimasukkan dengan mitsaq ini, iaitulah Allah Ta'ala telah pun memaklumkan kepada kita mengenai akan untung baiknya kita ini, mengenai umur kita, rezeki kita dan sebagainya. Ini semua juga berlaku khilaf antara ulama. Yang penting kita yakini bahawasanya adanya mitsaq, perjanjian, setiap roh-roh anak-anak Nabi Adam alaihissalam, semenjak daripada Adam lagi telah pun ada. Wa kan alimallahu ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yuzadu fi dzalikal adadi wala yunqasu minhu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa maha mengetahui jumlah bilangan orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga dan jumlah bilangan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka secara tepat. Jumlah ini tidak akan pernah bertambah maupun berkurangan. Ini membicarakan tentang apa dia? Lanjutan daripada perbincangan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah ilmu Allah Ta'ala yang bersifat dengan ta'aluk tanjizil qadim. Bersifat ta'aluk Allah Ta'ala itu ta'aluk yang telah pun lulus, telah pun mengetahui Allah Ta'ala sejak azali lagi. Pengetahuan Allah Ta'ala ini bukannya berbentuk atas dasar ijmal saja, bahkan atas dasar tafsili.
Dengan maksud yang lain, sejak azali lagi Allah Ta'ala tahu secara terperinci tiap-tiap sesuatu yang akan berlaku. Termasuklah tiap sesuatu yang akan berlaku itu, iaitulah umur-umur anak Nabi Adam. Begitu jugalah berapa bilangan ahli syurga, berapa bilangan ahli neraka, berapa tempoh, berapa tempoh seorang itu berada di dalam neraka, berapa azab yang akan dikenakan di dalam neraka. Begitulah juga di dalam syurga. Allah Ta'ala tahu bilangan-bilangan mereka yang akan kekal di dalam syurga. Allah Ta'ala tahu juga kedudukan tiap-tiap individu yang ada di dalam syurga. Makam-makam mereka, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana, ada yang mereka-mereka yang dalam syurga bersama dengan golongan-golongan muqarrabin, para awliya dan juga salihin. Secara pendetilan, secara terperinci, secara tafsili. Ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak azal lagi Allah Ta'ala telah pun tahu. Berbeza dengan golongan falasifah. Golongan falasifah mereka mengatakan Tuhan itu mengetahui secara ijmali saja, secara kulli saja, bukan secara terperinci. Dengan maksud yang lainnya, Allah Ta'ala mengetahui sekadar tidak berkaitan dengan waktu dahulu, sekarang dan akan datang. Tidak berkaitan dengan waktu. Ibaratnya seperti manusia hanya melihat buku menu tentatif. Sekadar tahu di situ pukul 7.30 berapa apa dia programnya, 7.45 apa programnya, pukul 8 apa programnya. Namun kemenjadian perkara tersebut tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pandangan golongan falasifah yang telah ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kata pengarang lagi, fasal perbahasan tentang perbuatan makhluk. Ini lanjutan daripada qada-qadar itulah timbulnya perbuatan makhluk dinamakan sebagai af'al ikhtiyari hamba, af'al ikhtiyari hamba. Perbuatan ikhtiar hamba ataupun dinamakan sebagai usaha hamba. Kata pengarang, wa kadzalika af'alahum fima 'alima minhum an yaf'aluhu wa kullun musayyar wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu wal a'malu bil khawatim. Maksudnya, begitu juga dengan setiap perbuatan manusia di mana dia Allah Ta'ala mengetahuinya perbuatan tersebut sebagaimana apa yang mereka memang lakukan secara tepat. Setiap orang dipermudahkan dengan apa yang telah ditentukan baginya dan setiap amalan dinilai berdasarkan kesudahannya. Jadi membicarakan tentang perbuatan hamba, konsep Ahlussunnah wal Jamaah secara umumnya kita meyakini Allah Ta'ala menjadikan hamba, Allah Ta'ala menjadikan perbuatan Allah Ta'ala menjadikan akan perbuatan hamba. Allah Ta'ala menjadikan kudrat hamba, Allah Ta'ala menjadikan kesan daripada kudrat hamba, Allah Ta'ala menjadikan iradah hamba, Allah Ta'ala menjadikan lanjutan daripada kehendak hamba, daripada iradah hamba. Dalam masa yang sama, hamba itu adanya ta'aluk kudrah, hamba itu adanya ta'aluk iradah. Ta'aluk bagi kudrah hamba dinamakan sebagai usaha, kasbun. Ta'aluk iradah hamba dinamakan sebagai ikhtiar. Yang mana kasbun dan ikhtiar inilah tempat jatuhnya hukum taklif bagi hamba. Berbeza pula dengan golongan-golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala menjadikan kudrah hamba, Allah Ta'ala menjadikan iradah hamba. Namun kudrah dan iradah hamba yang ada pada hamba itulah yang memberi kesan kepada menjadikan perbuatan-perbuatan ikhtiar. Kudrah hamba itu, iradah hamba itulah yang sebenarnya menentukan apa-apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ini beza antara Mu'tazilah dan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeza pula dengan golongan-golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah mengatakan semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala sehingga kan tidak ada apa langsung pada nilaian pada hamba. Jadi pandangan Jabariyah ini akan membawa kepada ternafinya hukum taklif yang 5, iaitulah wajib, haram, harus, sunat dan juga makruh. Ahli sunnah kita mengatakan semuanya dijadikan Allah Ta'ala, namun dalam masa yang sama manusia itu dipermudahkan. Bererti
kita manusia ini, iradah kita ini, kita mohon sesuatu, kita nakkan sesuatu, lalu dijadikan. Itu yang dimaksudkan dengan diizinkan. Kena faham, yang dimaksudkan dengan izin Allah Ta'ala ni bererti bukannya manusia itu menjadikan perbuatan hamba. Tidak. Semua perbuatan itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Namun yang dimaksudkan dengan izin ialah Allah Ta'ala menentukan perkara tersebut dengan pilihan kita. Namun terjadinya ketentuan tersebut dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya apabila sebut saja golongan Jabariyah, lawanan bagi Jabariyah biasanya akan kita sebutkan sebagai Qadariyah. Itu sebab kita faham di situ lawanan bagi Jabariyah adalah Qadariyah. Walaupun yang dimaksudkan dengan Qadariyah tadi ada berbagai-bagai tafsiran. Qadariyah maka merujuk, ada kalanya merujuk kepada Mu'tazilah. Bukanlah Mu'tazilah itu Qadariyah semata-mata, tidak. Bahkan golongan-golongan Mu'tazilah juga memperhinakan ataupun menolak akan konsep Qadariyah. Namun Qadariyah yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah itu bukanlah Qadariyah yang dimaksudkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana golongan-golongan Mu'tazilah juga mempernamakan ataupun melabelkan Ahlussunnah sebagai Qadariyah, sebagaimana Ahlussunnah melabelkan Mu'tazilah sebagai Qadariyah. Ni dia kata dia kata dia. Apa dia? Golongan Mu'tazilah mengatakan oleh kerana Ahlussunnah mengisbatkan Tuhan itu ada qadariyah, ada qadar, ada sifat kudrat, mengisbatkan sifat kudrat. Maka kudrat Tuhan itulah menjadikan segala-galanya. Lalu selayaknya Ahlussunnah itu dilabelkan sebagai qadariyah. Yang Ahlussunnah pula kita mengatakan Mu'tazilah mengisbatkan hamba itu ada kudrat yang memberi bekas. Maka pada ketika itu layaklah Mu'tazilah itu digelarkan sebagai Qadariyah. Ini kena faham konsep ni. Oleh kerana itu kita jangan pelik kalau golongan-golongan Mu'tazilah juga tidak menerima Qadariyah. Bahkan mereka berlepas diri daripada Qadariyah, daripada labelan Qadariyah. Boleh rujuk pada kitab dia Muqaddimah ataupun juzuk awal tafsir bagi Tafsir Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kesimpulannya macam mana? Bila sebut saja dalam masalah qada wa qadar ini, Jabariyah lawanannya adalah Qadariyah. Namun kita adalah tengah-tengah, iaitulah kata Imam Ghazali yang menghimpunkan antara Qadariyah dan juga Jabariyah. Jadi wal a'malu bil khawatim, segala amalan-amalan itu dinilaikan dengan penghujungnya. Ini namakan sebagai husnul khatimah. Oleh kerana itulah kita selalu doa kepada Allah SWT, Allah bakhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ini dibincangkan mengenai khilaf antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Secara kesimpulannya kita mengatakan bahawasanya tiap-tiap seorang yang dinamakan sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka dilihat kepada penghujungnya. Kalau husnul khatimah lah dia, maka adalah ia sebagai ahli syurga. Seandainya husnul su'il khatimah, iaitulah penghujung, penutupan, perakhiran yang tak elok, maka dinamakan sebagai ataupun ianya adalah termasuk dalam golongan-golongan yang ahli neraka. Oleh kerana itu tidak peliklah seorang itu yang amat kejam pada zaman hidupnya. Namun pada penghujung akhirnya, sebelum kematiannya, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itulah fadlah Allah Taala boleh mempermasukkan orang ini ke dalam syurga. Begitulah sebaliknya kita tengok bersusah mereka yang beribadat kepada Allah Taala siang dan malam, ba'urah. Penghujungnya matinya dengan
su'il khatimah, hanya tunduk selain daripada Allah pada penghujungnya, maka pada ketika itu ianya adalah su'il khatimah, mati yang buruk, mati yang keji, maka dicampakkan ke dalam api neraka. Allahumma bakhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtu alaina ya Allah bi su'il khatimah. Lalu kata pengarang lagi, wa sa'idu man sa'ida bi qada'illahi ta'ala wa syaqiyyu man syaqiya bi qada'illahi ta'ala. Maksudnya orang yang bahagia, sa'id, su'ada. Orang yang bahagia ialah orang yang bahagia dengan qada Allah, dan orang yang celaka, celaka syaqi, syaqi shim qaf ya, syaqi. Orang yang celaka juga ialah orang yang celaka dengan qada Allah. Artinya seorang itu termasuk dalam golongan suada, seorang itu termasuk dalam golongan syaqi, ashqiya. Kedua-dua ketentuan ini telah pun di bawah, kedua-dua ini di bawah ketentuan qada, di bawah ketentuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang itu telah pun diketahui oleh Allah Ta'ala penghujungnya, Allah Ta'ala telah ketahui ianya adalah ahli syurga, maka ia pasti akan berlaku sebagai ahli syurga. Ia akan melakukan ketaatan dan sebagainya. Seandainya telah pun maklum dalam ilmu Allah Ta'ala seorang itu ahli neraka, maka keterjadian kemaksiatan orang tersebut, kekufuran orang tersebut pasti berlaku. Telah pun maklum dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini perbincangan kita mengenai qada, qadar. Permulaan dia apa dia? Lalu kata pengarang, kata Imam Tahawi, wa aslul qadri sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali' ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Maksudnya, asal bagi qadar ialah ianya merupakan rahsia Allah pada makhluknya, di mana Allah Ta'ala tidak menendahkan rahsia tersebut kepada sesiapa pun, tidak kepada malaikat yang hampir, mahupun kepada Nabi yang diutuskan. Ini konsep asalnya. Konsep asalnya mengenai qada dan qadar, ketentuan bagi manusia itu tidak diketahui. Seseorang pun tidak boleh mengetahui perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep asalnya. Ini antara konsep asal dasar yang kita bicarakan mengenai ghaibiat, mengenai pengetahuan alam-alam yang ghaib, perkara-perkara yang ghaibiat. Termasuklah ketentuan seorang itu syurga ataupun neraka. Kecuali pengetahuan tersebut diketahui oleh hamba-Nya dengan a'lam, dengan diberitahu, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu konsep asalnya macam mana? Tak diketahui akan kufur seorang pada akhirnya, Islam seorang pada akhirnya tidak diketahui kecuali Allah Taala. Itu konsep asalnya. Namun seseorang itu akan ketahui dengan sebab musabab, dengan dasar atas cara Allah Ta'ala memaklumkan, Allah Ta'ala mengilhamkan, Allah Ta'ala mewahyukan dan sebagainya. Kita lihat Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam mengenai dia membunuh kanak-kanak, memecahkan perahu. Jadi konsep asalnya perkara ghaibiat kita tak tahu perahu itu akan dirampas. Kita tidak tahu kanak-kanak itu akan mati bagian-bagian, kecuali dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Taala. Ini konsep asalnya. Ataupun kita katakan manusia tidak boleh mengetahui akan perkara ghaibiat secara zati
kecuali manusia itu akan ketahui dengan cara aradi, dengan cara mendatang, iaitulah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan perkara-perkara yang ghaibiat kecuali diberitahukan, dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep asal ni. Jadi qadar itu adalah rahsia Allah Taala pada hamba-Nya. Tidak dapat dilihat akan qada dan qadar itu kecuali termasuk golongan termasuk malaikat-malaikat yang muqarrabin pun tak tahu akan rahsia tersebut, dan bahkan juga nabi. Itu konsep asalnya, kecuali kalau Allah Taala beritahu. Oleh kerana itulah setiap malaikat-malaikat itu mempunyai tugas-tugasnya, dan malaikat itu hanya mengetahui akan sekadar maklumat-maklumat sekadar tugasnya. Contohnya macam mana? Malaikat memberi rezeki. Setiap malaikat memberi rezeki itu dia akan lihat setiap hari, dia lihat kita punya rezeki kita apa dia yang telah pun tercatat. Namun malaikat yang memberi rezeki ini, kerja dia menyediakan rezeki bagi kita. Dalam masa yang sama dia tidak tahu umur kita. Sampai peringkat macam mana? Pada hari tersebut dia nak pergi melihat untuk menguruskan mengenai rezeki kita, nak dilihatkan akan rezeki kita pada hari tersebut, tengok dah tak ada dah rezeki tersebut. Lalu-lalu bila dilihat pada ketika itu, diperhatikan, maka dimaklumkan kepada malaikat itu bahawasanya hamba yang nak diberikan rezeki itu telah pun sampai ajalnya. Ini menunjukkan malaikat yang memberi rezeki pun tidak tahu akan umur kita. Nilaian hukum ataupun takdir mengenai umur kita. Dia hanya mengetahui akan rezeki kita saja. Jadi setiap malaikat itu ada dia punya tahap ataupun keterbatasan maklumat-maklumat bagi diri dia. Begitu juga dengan para rasul. Lalu kata pengarang lagi, wa ta'ammuqu wan nazaru fi zalika zari'atul khizlani wa sullamul hirmani wa darajatut tughyani fal hadara kulla hadari min zalika nazaran wa fikran wa waswasatan. Maksudnya, ada pun sebarang usaha untuk mendalami perbahasan mengenai qada dan qadar seorang itu, dan merenung terlalu dalam tentangnya, hanya akan membawa kepada kebinasaan. Oleh kerana itulah ulama mengatakan mereka yang nak terlalu mendalam, mereka yang nak kaji sehalus-halusnya, dikhawatiri ia akan terjatuh pada lembah qadariyah ataupun akan tersangkut kepada lembah jabariyah. Oleh kerana itu, kita mengetahui sekadar kemampuan kita. Dalam masa yang sama, seandainya Allah Ta'ala nak melimpahkan maklumatnya kepada kita, pada ketika itu adalah limpahan fadlah Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan, tidak mencampakkan maklumat kepada diri kita, memadailah kita beriman akan qada dan qadar itu telah ditentukan, telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jambatan kepada kerugian boleh merosakkan, binasakan akal akidah kita, dan tangga menuju pelampau batas. Jadi seorang Muslim perlulah berhati-hati daripada memikirkan persoalan takdir dengan mendalam, ataupun membiarkan diri dalam keraguan mengenai hal tersebut. Jadi kalau kita bicarakan terlalu dalam, dikhawatiri akan membawa kepada apa dia? Keraguan dalam diri kita. Berbeza dengan para ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang membincangkan mengenai qada dan qadar. Mereka membincangkan qada dan qadar itu, antara perkara yang paling utama ialah tujuannya menyediakan jawapan kekeliruan-kekeliruan yang akan ditimbulkan golongan-golongan yang sesat pada masa yang akan datang. Ini tidak menjadi masalah kepada ulama-ulama tersebut. Mereka menyediakan berbagai-bagai hujahan, berbagai-bagai huraian agar apa dia? Agar masyarakat yang akan datang dapat mengambil faedah daripada benteng yang telah disediakan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Seandainya tidak perlu kepada hujahan-hujahan tersebut, huraian-huraian tersebut, maka seorang Muslim itu tidak perlu ia mendalami mengenai hal ini. Tak perlu.
hanya mempercayai semuanya telah diketahui oleh Allah Ta'ala, takdir itu telah diketahui oleh Allah Ta'ala dan telah pun ditentu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah tahu sejak azali perkara tersebut akan berlaku kemenjadiannya, dan kemenjadiannya itu telah pun ditentukan oleh iradahnya sejak azali lagi. Cukup sekadar tu. Dah tak perlu nak fikir dalam-dalam lagi. Ini konsep asal bagi iktikad kita mengenai qada dan qadar. Namun sebahagian daripada sebagai fardu kifayah, maka ulama-ulama cuba memperincikan untuk apa dia? Tujuan dia bukannya nak melawankan akan mendalami perkara-perkara yang ghaibiyat ni, tidak. Bahkan untuk menyediakan jawapan-jawapan bagi syubhah. Jadi janganlah kita pula merasakan ulama tersebut mendalami perkara-perkara ini, maka ulama itu telah melebihi daripada batasan. Tidak. Mereka peringkat mereka, kita peringkat kita. Mereka ijtihad mereka itu adalah sebagai pahala mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang awam, orang-orang yang tidak perlu kepada perbincangan tersebut secara halus, maka kalau mereka membincangkan akan membawa kepada waswasah, kepada waswas, kepada syak, timbulnya syak dan sebagainya. Apabila timbul syak, maka mereka akan jatuh kepada lembah Jabariyah ataupun lembah Qadariyah. Lalu kata pengarang, fa innallaha ta'ala tawa ilmal qadari ala an anamihi wa nahahum an maramihi kama qala Allah ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'aluna amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Anbiya ayat 23. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitabi wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjaga ilmu tentang takdir tersebut. Allah Ta'ala menjaga. Allah Ta'ala menjaga ilmu tentang takdir tersebut daripada jangkauan pemikiran manusia. Dan dia juga melarang manusia untuk mendalami perbahasan takdir tersebut. Seperti mana dia telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Iaitulah Allah Ta'ala berfirman kepada kita yang bermaksud apa dia? La yus'alu, jangan ditanya apa-apa yang Tuhan buat. Sedangkan mereka itulah, hamba-hamba itulah akan dipersoalkan apa yang mereka lakukan. Jangan tanya kerja Tuhan. Ini orang Melayu kata apa? Jangan tanya kerja Tuhan. Jangan persoalkan kerja Tuhan. Kerja Tuhan kita jangan persoalkan. Jangan kita bicarakan Tuhan tentukan, Tuhan tidak. Yang pentingnya apa yang kita tentukan, apa yang kita lakukan. Apa yang kita buat itulah yang akan dipersoaljawabkan di akhirat kelak nanti. Maka sesiapa saja yang bertanya, mengapa Allah buat begitu dan begini? Berarti dia telah pun melawan hukum yang ditetapkan dalam Alkitab. Dan sesiapa saja yang menentang hukum dan ketentuan dalam Alkitab, berarti dia telah pun kufur menjadi dari golongan kalangan orang-orang yang kafir. Jadinya tidak perlulah kita membawa kepada peringkat-peringkat yang terlampau ekstrim, mempersoalkan, tanya itu apa sebab Tuhan jadikan ini, apa sebab Tuhan jadikan ini. Tanya kalau atas dasar untuk mengetahui akan hikmahnya, tidak ada masalah. Ini dibincangkan ulama cukup panjang juga. Adapun mereka yang menanyakan untuk timbulkan syubhah, timbulkan keraguan, membawa kepada apa dia? Menafikan akan wujudnya Tuhan, menafikan kepada iradah Tuhan, menafikan kepada kudrah Tuhan. Inilah yang membawa kepada kekufuran. Adapun kita membicarakan sebab apa Tuhan jadikan alam, fikir. Sebab apa Tuhan jadikan air, hikmahnya bagian. Kenapa Tuhan jadikan pokok kelapa itu menegak ke atas, hikmah fikir. Itu tidak ada masalah. Itu kita lagi mendetailkan, melihatkan akan latif, seninya. Kita melihat betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut. Lalu kita tanya untuk mendatangkan maklumat hikmah-hikmah tersebut, tak ada masalah. Namun kalau mempertikaikan kepada sesuatu yang boleh membawa kepada keraguan terhadap kewujudan zat ataupun sifat Tuhan, contohnya macam mana membawa kepada menafikan zat Tuhan, iaitulah golongan-golongan ateis.
sehingga membawa kepada menafikan akan adanya tu Tuhan. Golongan-golongan falasifah yang membawa kepada menafikan akan iradah Tuhan. Golongan-golongan Mu'tazilah yang membawa kepada apa dia? Tuhan itu hanya menjadikan sebahagian saja, bukan menjadi keseluruhannya. Kenapa? Kerana mereka melihat konsep Hasan wa Takbih, salah wal aslah tu. Jadi akan menafikan apa dia? Iradah kudrah Tuhan tadi hanya terbatas kepada perkara-perkara yang elok saja. Ini yang tak apa, yang tak dibenarkan dalam dalam Islam. Lalu kata pengarang lagi, fahaza jumlatun ma yahtaju ilahi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi. Maksudnya inilah kesimpulan daripada apa yang diperlukan oleh seorang yang hatinya bercahaya dalam kalangan para wali Allah, dan inilah darjat orang-orang yang mendapat ilmu mereka. Itulah mereka-mereka yang mengikutkan golongan salafus saleh, golongan-golongan mereka yang telah pun najah, mereka yang telah bermujaya, iaitulah wali Allah, mereka-mereka yang rasikh dalam ilmu. Inilah yang kita iktikadkan mengenai qada dan qadar dan juga perkara-perkara yang sami'at dibicarakan sebelum ini. Li'annal ilma ilmani, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Maksudnya hal ini kerana ilmu itu ada dua jenis. Pertamanya ilmu yang ada pada makhluk, dan yang keduanya ilmu yang tiada pada makhluk. Jadi artinya macam mana? Sebahagian ilmu itu dicampakkan, diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita ketahui dan kita boleh usahakan. Dan sebahagian lagi ilmu itu tidak didapati oleh manusia, oleh makhluk, tidak diketahui oleh makhluk. Maka pada ketika itu kita mengambil akan ilmu sekadar yang mampu untuk diri kita, ilmu yang wujud pada diri kita sahaja. Ilmu yang mafhud jangan kita duk serabut-serabut sangat kepala. Lalu kata pengarang lagi, maksudnya ada pun mengingkari ilmu pengetahuan yang boleh dicapai adalah suatu kekufuran. Adapun mengingkari ilmu pengetahuan yang boleh dicapai adalah suatu kekufuran. Sebagaimana? Tak baca, tak harap lagi. Kata pengarang apa dia? Fa inkarul ilmil mawjudi bi fa inkarul ilmi al mawjudi kufrun wa id'a'ul ilmil mafqudi kufrun wala yasbutul imanu illa biqabulil ilmil mawjudi wa tarki talabil ilmi mafqudi. Maksudnya, adapun mengingkari ilmu pengetahuan yang boleh dicapai adalah suatu kekufuran, sebagaimana mendakwa memiliki ilmu yang tidak dapat dicapai oleh sebarang makhluk, juga membawa kepada kekufuran. Tidak kukuh iman melainkan dengan menerima dan mengaku ilmu pengetahuan yang dapat dimiliki oleh makhluk, dan tidak mencari ilmu yang tidak boleh dicapai oleh sebarang makhluk. Jadi ada ilmu yang dapat dicapai oleh makhluk, ada sebahagiannya dinamakan sebagai badihiyah, ada sebahagiannya dinamakan sebagai ilmu daruriyah, ada sebahagiannya ilmu yang melibatkan dengan apa dia? Dengan panca indera. Ini perkara-perkara yang dinamakan sebagai dicapai oleh manusia, oleh makhluk kita, oleh akal kita. Dan sebahagiannya ilmu juga boleh dicapai dengan khayalan kita, dengan akal kita. Maka juga ilmu dinamakan sebagai ilmu yang mawjud bagi manusia, ilmu tahapan bagi kemampuan manusia. Jadi ilmu yang tahapan manusia ini, kalau kita menolak akan dia, maka boleh membawa kepada kekufuran. Seperti apa dia? Seperti sebahagian golongan menafikan akan maklumat yang datang daripada panca indera. Sedangkan dengan panca indera itulah boleh membawa pendalilan kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada panca indera itu membawa kepada apa dia? Akal melihat akan alam, lalu akal membuat keputusan, membuat natijah pasti ataupun mesti adanya pencipta alam. Ini dinamakan sebagai ilmu mawjud, ilmu tahapan yang mampu, yang dimiliki oleh makhluk. Jadi kalau kita tolak akan maklumat itu, boleh membawa kepada kekufuran. Begitulah sebaliknya, ilmu yang tak dapat dikapai oleh akal pemikiran bagi makhluk, seperti mensifatkan akan Allah Ta'ala, yang mana
Allah Ta'ala itu zatnya, sifatnya tak dapat dilihat oleh manusia sekarang ini, tak dapat dikesan dengan panca indera kita. Apabila tak dapat dikesan dengan panca indera kita, maka tak dapat diberikan natijah hakikat, sifat dan juga zat Tuhan. Lalu pada ketika itu akal kita tidak mengetahui akan hakikat, sifat dan juga zat Tuhan. Ini dinamakan sebagai ilmu yang mafqud, ilmu yang tak dapat. Bukan kebatasan bagi akal. Lalu pada ketika itu seandainya akal menghukumkan perkara tersebut, akal mengada-ngadakan maklumat yang mana akal itu tidak mampu, akal itu tidak dapat mencapaikan maklumat tersebut, lalu akal menghukumkan akan satu maklumat, maka pada ketika itu boleh membawa kepada kekufuran. Lalu kata pengarang lagi, saya baca ringkas semua ni, cepat habis sikit. Beriman kepada Lauh Mahfuz dan Qalam. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, wa nu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad rukima. Maksudnya kami wajib beriman dengan Allah, dengan Allah. Allah ni, Lauh Mahfuz ni, iaitulah papan. Hakikatnya kita tak tahu, serah pada Allah Ta'ala. Namun yang kita faham, sekadar kita faham jelah suatu papan yang dicatatkan apa-apa sahaja yang akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Ini namakan sebagai Lauh Mahfuz. Dan juga Al-Qalam. Kita beriman juga dengan Al-Qalam dan pada segala sesuatu yang telah tertulis di atasnya. Lalu Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala menciptakan Qalam, lalu Allah Ta'ala menciptakan Lauh Mahfuz, maka Allah Ta'ala menyuruh Qalam menulis, mencatatkan apa-apa yang akan berlaku sehalus-halusnya. Semua perkara telah pun tercatat di Lauh Mahfuz. Termasuklah Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Termasuklah umur-umur manusia, bilangan manusia, umur alam ini, umur dunia ini. Berapa haiwan-haiwan yang ada di dunia ini sejak daripada kejadian alam ini sehinggalah pada binasanya alam ini. Semuanya telah pun tercatat. Kita beriman. Jadi sebagian ulama mengatakan awal-awal, sebagian mereka berpandangan bahawasanya awal-awal penciptaan itu adalah Qalam. Ada sebagian mengatakan Lauh, ada sebagian mengatakan Arash. Ada yang berpandangan ialah yang diciptakan, perkara yang mula diciptakan adalah roh Nabi kita. Namun saya cukup minat, suka dengan huraian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sama ada mengatakan yang awal-awal itu adalah Qalam. Sama ada yang mengatakan awal-awal itu adalah Arash. Sama ada yang awal-awal mengatakan makhluk yang pertama yang dijadikan adalah Nur Muhammad. Sebenarnya merujuk kepada satu kefahaman yang sama. Namun pada tafsiran, pada nilaian, pada sudut yang berbeza-beza. Itu bincangan yang lain. Yang pentingnya kita bicarakan, yang kita pegang bahawasanya Allah Ta'ala, wajib kita beriman dengan Lauh dan juga Qalam dan telah pun dicatatkan tiap-tiap sesuatu pada Lauh Mahfuz tersebut. Antaranya dicatat pada Lauh Mahfuz itu ialah umur kita. Maka di situlah berlakunya apa dia? Ta'alluq mubram dan juga mu'allaq di situ. Qada mubram, qada mu'allaq. Maksudnya kami wajib beriman Lauh Mahfuz dan Al-Qalam dan pada segala sesuatu yang telah tertulis di atasnya. Wajib kita beriman. Lalu kata pengarang lagi, falawi jitama'al khalqu kulluhum ala syai'in katabahullahu ta'ala fihi annahu ka'inun liyaj'aluhu ghaira ka'inin lam yaqdiru alaihi. Walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubuhu Allah Ta'ala fihi liyaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru alaih. Maksudnya, bahkan jika semua makhluk berimpun dan bersatu untuk menggagalkan sesuatu yang telah pun tertulis dalam lembaran tersebut, nescaya mereka tidak akan mampu melakukannya.
Begitu juga jika seluruh makhluk bersatu untuk mengadakan sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah SWT di atas lembaran Lauh Mahfuz tersebut, nescaya mereka tidak akan mampu mengadakannya. Ini membicarakan tentang apa dia? Tentang qada mubram dan juga qada muallaq. Termasuklah juga qada muallaq tersebut. Tak dapat mengubahkan apa-apa yang telah tercatat pada Lauh Mahfuz itu, kecuali Allah Ta'ala lah yang akan mengubahkan akan qada tadi daripada satu qada kepada qada yang lain. Allah Ta'ala sendiri yang mengubahkannya. Walaupun qada itu qada yang muallaq. Kalau seorang itu berdoa pun, kalau Allah Ta'ala tidak mengubahkan akan umurnya, maka tidak akan berubahlah umur tersebut. Ini bicarakan tentang qada apa dia? Qada muallaq. Namun pada penghujungnya juga kita akan lihat kepada qada mubram, iaitulah tiap-tiap sesuatu telah pun maklum, telah pun diketahui oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Yang itu tak akan berubah sama sekali. Lalu kata pengarang lagi, jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamati wa ma akhta'al abdu lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Maksudnya pena atau kalam telah pun kering dengan apa yang telah pun akan berlaku hingga hari kiamat. Apa saja yang seorang hamba itu ditakdirkan tidak dapat memilikinya, maka dia sama sekali tidak akan dapat memilikinya. Dan siapa saja yang ditakdirkan mendapat sesuatu, maka dia tidak akan terlepas untuk memilikinya. Jadi apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan seorang itu beriman, pastilah ia akan beriman sejahat mana sekalipun. Allah Ta'ala tentukan seorang itu kufur, macam mana baik sekalipun penghujungnya akan kufur. Seorang Allah Ta'ala tentukan sebagai seorang yang seorang yang mewah, kaya dan sebagainya, macam mana ditindas, macam mana macam mana dikhianati sekalipun, maka akan terjadi perkara tersebut. Semuanya telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan itu pastilah berlaku. Wa 'alal 'abdi an ya'lama anna Allah Ta'ala qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddara zalika taqdiran muhkaman mubraman wa laysa fihi naqidun wala mu'aqqibun wala muzilun wala mughayyirun wala muhawwilun wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wal ardihi. Maksudnya perlu bagi seorang hamba untuk mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya dan menentukannya. Allah Ta'ala mengetahui, ayat kena faham di sini. Qad sabaqa ilmuhu, Allah Ta'ala telah pun mengetahui sejak azali apa yang akan terjadi pada makhluknya. Faqaddara zalika, dan Allah Ta'ala menjadikan perkara tersebut akan sebagai takdiran muhkaman mubraman. Allah Ta'ala menentukannya secara tepat dan sempurna, yang mana tiada padanya sebarang kekurangan, tiada yang dapat bertentangan, tiada terhapus, tiada berubah, tiada bertukar, tiada kurang dan tiada bertambah daripada penciptaannya, sama ada di langit dan di bumi. Jadi tiap-tiap sesuatu itu tepat, secara tepat. Sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu itu secara tafsili, begitulah juga Allah Ta'ala menentukan. Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut akan berlaku secara tafsili. Allah Ta'ala telah pun menentukan perkara tersebut secara tafsili. Cumanya Allah Ta'ala menentukan tersebut ada kalanya dengan mubasyirah, secara mubasyir. Mubasyir artinya tidak berkait langsung dengan yang lain. Dan ada kalanya ghair mubasyir. Ghair mubasyir seperti apa dia? Iaitulah Allah Ta'ala menentukan perbuatan-perbuatan hamba itu apabila Allah Ta'ala mengetahui hamba akan memilih perkara tersebut, lalu Allah Ta'ala tentukan kemenjadian perkara itu. Allah Ta'ala menentukan perkara tersebut. Allah Ta'ala menentukan perbuatan tersebut. Allah Ta'ala menentukan kekufuran hamba. Allah Ta'ala menentukan Islamnya seorang hamba. Tapi secara ghair mubasyir,
Apa maksud ghaib mubashir? Iaitulah Allah Ta'ala tahu sejak azali apa yang akan kita pilih. Jadi terjadinya iman seorang, terjadinya kufur seorang itu telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali, berdasarkan Allah Ta'ala mengetahui sejak azali apa yang akan dipilih oleh hamba, apa yang akan dipilih oleh seorang itu. Dalam masa yang sama, bila kita nak mendalamkan lagi, ini yang jadi masalah. Bila kita nak mendalamkan lagi, iaitulah apabila Allah Ta'ala menjadikan irada bagi hamba, yang bergeraknya irada hamba itu, yang bertakluknya hamba itu, irada hamba itu, adakah ianya terlepas daripada kudrah irada Allah Ta'ala? Kalau kita mengatakan terlepas daripada kudrah irada Allah Ta'ala, maka di situ akan tercetusnya adanya sesuatu selain daripada Tuhan memberi pergerakan. Kalau kita mengatakan ianya daripada digerakkan oleh Allah Ta'ala yang tentukan pemilihan kita tadi. Allah Ta'ala menentukan ta'aluk iradah kita itu, maka akan kembali kepada Jabariyah. Oleh kerana itulah, serahkan kepada Allah SWT lebih selamat lagi. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيده الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. Surat Al-Ahzab ayat 38. Maksudnya maka demikian ialah ikatan keimanan, usul pengetahuan dan pengakuan terhadap keesaan dan ketuanan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Taala dalam kitabnya yang bermaksud, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Allah Taala menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu Allah Taala tentukan, Allah Taala takdirkan perkara tersebut. Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ini surah Al-Furqan ayat kedua. Dan firman Allah Taala juga yang bermaksud adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Surah Al-Ahzab. Jadi apa yang Allah Ta'ala tentukan, pastilah perkara tersebut maqdura, pastilah berlaku. Fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima wa ahdara lin nazara fihi qalban saqima. Laqadil tamasa biwahmihi fi fahdil ghaibi sirran katima wa aada bima qala fihi affaka asima. Maksudnya, maka celakalah orang yang membantah Allah Ta'ala berkenaan dengan perkara qadar, dan orang itu memiliki hati yang sakit jika masih terus ingin mendalami masalah ini. Maka sungguhnya dia sedang mencari dengan wahamnya sendiri pada lapangan ghaib yang mana ia suatu rahsia yang tertutup rapi. Lalu pencariannya berakhir dengan apa yang dikatakan padanya, iaitulah dirinya penuh dusta dan juga dosa. Jadi apa dia kesimpulannya? Seandainya kita mendalami lagi sesuatu yang tak mampu kita dalami, kecuali ianya disinari oleh makrifat Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ianya warid, kecuali ianya disirami oleh makrifah, oleh pengetahuan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hambanya tanpa usaha hamba. Pada ketika itu, kalau kita mencari, maka akan membawa kepada keraguan yang membawa kepada pendustaan dan juga dosa. Namun sebaliknya, bagi mereka-mereka yang arif kepada Allah Ta'ala, mereka yang dekat kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada mereka itu dalam masalah ini, itu adalah anugerah daripada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Lalu kata pengarang lagi, wal arsyu wal kursi wa haqqun wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad ajaza 'anil ihata khalqahu. Maksudnya al-arsh, suatu makhluk yang yang cukup luas, paling besar. Dan al-kursi adalah benar. Jadi mengimani mengenai arsh, mengimani mengenai kursi adalah perkara yang benar. Wajib kita imankan akan arasy Tuhan, wajib kita imankan akan kursi Tuhan. Hakikat kursi, hakikat arasy itu diserahkan kepada Allah Ta'ala.
wa huwa mustaghnin, sedang dia yakni Allah tidak terikat dengan arasy. Wa huwa mustaghnin 'anil arsy. Allah Taala itu terkaya daripada arasy. Allah Taala tidak memerlukan arasy. Allah Taala tidak berada di dalam arasy. Allah Taala tidak menempel di atas arasy. Allah Taala tidak menempatkan di atas arasy. Namun Allah Taala dikaitkan istiwa, istiwa atas arasy, yang tidak kita ketahui akan maksud istiwa kecuali kita yakinkan bahawasanya istiwa itu bermakna suatu perbuatan Tuhan yang berlaku di atas arasy sana. Bukan bermaksud Tuhan bertempat di atas arasy, kerana kalau Tuhan bertempat di atas arasy bermakna Tuhan berhajat kepada tempat. Sedangkan kata pengarang bahawa mustaghnin 'anil arsy, Allah Taala itu dianya terkaya daripada arasy. Wa ma dunahu, dan apa yang di bawah arasy, begitulah juga apa yang ada di bawah arasy. Jadi bagaimana Tuhan tidak ada di atas arasy, Tuhan juga tidak ada selain daripada arasy. Bukan berada di bawah arasy, bukan berada di langit dunia, bukan berada di atas langit pertama, tiga, tidak. Muhitun bi kulli syai'in, sedangkan Allah Taala meliputi bagi tiap-tiap suatu, wa fauqahu, dan atas tiap-tiap suatu. Jadi Tuhan itu maha tinggi atas tiap-tiap sesuatu. Tinggi itu Allah Taala meliputi tersebut, bukan bermaksud meliputi pada juzuk-juzuk dan qadar-qadar, bukan meliputi bermaksud alam ini berada di dalam tu Tuhan, bukan. Bahkan tiap-tiap satu itu sentiasa terkait dengan ta'alluq kudrat, iradat, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di bawah ta'alluq. Ta'alluq bagi sifat-sifat Tuhan. Allah Ta'ala melihat semuanya. Allah Ta'ala mengetahui semuanya alam ini. Allah Ta'ala berkuasa pada semuanya alam ini. Allah Ta'ala berkendak pada semuanya alam ini. Waqad ajaza an ihata khalqahu, dan apa yang diciptakan tidak dapat meliputinya. Sedangkan manusia itu al-ajzu, lemah untuk meliputi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah Ta'ala lah yang meliputi kepada hamba. Tuhan mengetahui akan hamba, Tuhan tentukan hamba. Manusia, hamba itu tak kenal akan sebenar kenal Tuhan, sebagaimana Tuhan itu, manusia itu tidak boleh melihat Tuhan secara meliputi. Manusia tidak boleh mendengar Tuhan secara meliputi. Manusia tidak boleh mengetahui Tuhan secara meliputi. Bahkan kudrat hamba langsung tidak boleh membekas kepada ketuhanan. Bab keimanan kepada rukun-rukun iman yang lain. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza wa Allahumma ja'alna hadza jam'an ma'hum wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allah faqina fid din wa alim ta'wila sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Ni soalan daripada Muhammad Akif Zakwan Amir. Soalan ni, salam Ustaz, maaf tanya kalau ada golongan yang bertanya, setiap perbuatan baik jahat itu sudah ketetapan Allah, lalu buat apa nak usaha? Macam mana ya Ustaz? Ada sebahagian ulama mengatakan apabila kita dah tak tahu perkara tersebut, kita tidak tahu penghujungnya, maka apabila kita tak tahu, maka kita buatlah perkara tersebut. Kita tak tahu hujung macam mana, tak tahu hujung kita macam mana. Kalau tahu tak ada masalah, masalah kan tak tahu. Namun jawapan yang paling senangnya ialah apa dia? Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita pilih, lalu Allah Ta'ala tentukan pilihan kita tersebut. Berdasarkan apa yang kita pilih, Allah Ta'ala tentukan. Ini bermakna kita ada pilihan, kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Ikhtiar kita itu tidak menjadi kecuali ditentukan oleh Allah Ta'ala. Usaha kita itu tak akan menjadi kecuali ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kata Syekh Said Ramadan Al-Futi, seperti apa dia? Seperti manusia
Seperti manusia membawa kereta melanggar tiang sebagai tiang elektrik. Kita bilang tiang elektrik lah. Bawa kereta yang melanggar tiang elektrik itu bukannya manusia, tapi kereta yang melanggar tiang elektrik. Namun manusia itulah yang akan dipersalahkan. Bukan manusia itu yang tolak kereta dilanggarkan tiang elektrik. Tidak, yang langgar tiang elektrik itu adalah kita. Namun manusia itu memilih ke kanan ataupun ke kiri. Lalu bergeraklah kereta itu ke kanan ataupun ke kiri. Jadi yang menggerakkan kereta itu bukanlah manusia, namun pilihan bagi manusia, namun ditentukan oleh suatu yang lain untuk melanggarkan akan tiang tersebut. Itulah perumpamaannya. Kita ada ikhtiar, kita memilih, kita berusaha. Namun pilihan kita tadi tak akan ditentukan kecuali Allah Ta'ala tentukan pilihan kita tadi. Mana kita memilih A, lalu Allah Ta'ala kata, kau nak A, okey aku ambilkan, tetapkan A. Kita nak B, maka Allah Ta'ala tetapkan B. Ada kalanya kita nak pilih A, tapi Tuhan tak tentukan, Tuhan tak nakkan pilihan kita tadi, Allah Ta'ala pilihkan yang lain. Inilah juga berlaku. Oleh kerana itulah kita mengatakan tiap-tiap sesuatu itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, namun kita juga memilih. Kalau pilihan kita itu Allah Ta'ala tentukan pilihan kita itu, maka berlakulah perkara tersebut. Kalau kita pilih A tadi tapi Tuhan tak pilih A, B tadi, maka tidak akan berlakulah A itu. Ini menunjukkan pilihan kita ini dinamakan sebagai ikhtiar. Dinamakan sebagai pilihan. Pilihan kita itulah jatuhnya hukum taklif yang 5, wajib, haram dan makruh, sunat dan juga harus. Jadi kita yang memilih kufur, maka kufur itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang nak buat jahat tapi Allah Taala tak nak terima pilihan dia, lalu Allah Taala alihkan kepada keislaman juga berlaku. Ala kulli hal, tiap-tiap satu itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang benar itu datang daripada Allah Taala, segala kekurangan itu datang daripada pilihan saya. Saya akhir bila dari taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.